Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu sirra fa in kunta qad atlaqta sam'aka wa basaraka wa lisanaka burhatan min umurika faqayyid al-an ma atlaqta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniya'i bi khamsami'ati amin. Zalika li'annahum sabaku fid dunya bil ibadat wa anta tatrukul jama'a wa tusalli wahdak wa iza sallaitaha ya naqartaha naqaradik wa hal yuhda lil muluki illa ma hasuna wan tuhib. Jika engkau pernah membebaskan pendengaranmu, kau lepaskan maknanya. Kau bebaskan maknanya kau lepaskan sam'ak, pendengaranmu, penglihatanmu dan lidahmu, walaupun sekejap daripada umurmu. Sekarang hendaklah engkau ikat kembali apa yang telah engkau bebaskan. Mana dulu kita tak ikat pendengaran kita, mana tak kawal, dia dengar benda yang haram pun. Lisan dia tak kawal, tak ikat, dia bercakap benda yang tak elok. Itu maksud. Sekarang blok cepat, ikat dia balik, jangan dibabar terus. Maknanya ikat dia dengan syariah. Itu ya. Sebab perbuatan kita kena timbang dan ikat dengan syariat. Fazin jami'a aqwalika wa af'alika bi mizan syariah. Fazin maknanya sila timbang. Timbang, cek balik segala perbuatan kita, kenyataan kita dengan apa nak timbang? Bi mizan syariah, dengan neraca syariat. Syariat lulus tak yang kita cakap, syariat lulus tak yang kita dengar, kita lihat. Kalau dah terlepas dulu, stop. Sekarang ubah balik, ikat dia, saya dia akan selamat. Tu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fakir miskin di kalangan mukmin akan masuk syurga 500 tahun lebih awal sebelum orang kaya. Ya, mana fakir miskin ni akan masuk syurga, dan orang kaya ni pun akan masuk syurga. Tapi siapa masuk dulu? Yang fakir miskin masuk dulu. Ya, sebab dia tidak banyak persoalan. Yang kaya ni macam-macam nak tanya, mana kau ambil, kawan kau belanja, macam-macam. Jadi maknanya orang yang fakir miskin dahulu masuk, jarak dia tu 500 tahun, masya-Allah. Sebelum orang kaya. Hal ini kerana apa? Hal ini kerana mereka mendahului di dunia dengan amal ibadat. Sebab bila bandingkan orang miskin ni orang saleh, orang kaya pun orang saleh, tapi ibadat mana kuat? Mesti ruang dia banyak orang miskin, dia tak banyak sibuk nak mikir sana projek-projek. Dia ada dapat sikit dah banyak masa. Yang ni sana nak tergambar, sini tak gambar, walaupun sama-sama orang saleh. Ya, dia orang saleh juga, memang kaki ibadat, tapi oleh kerana banyak sangat dia nak urus urusan dunia tadi, banyak tergendala masa dia. Itu maknanya ada orang miskin tak ada banyak masalah. Ya, dia hidup sekadar perlu, dah banyak ruang masa dia untuk mempukan perhatian kepada simpanan amal dia. Sedangkan orang engkau pula meninggalkan salat berjemaah, kadang-kadang nak sembahyang jemaah pun tak sempat, orang tergambat-gambat, dan salat bersendirian. Apabila salat pula engkau gopoh, banyak kerja tak siap, tergambat-gambat kan. Seperti pagutkan ayam, ya, sap sekejap sedap, dan nakaradik, macam pagut ayam dipanggil. Dan tidaklah dikerjakan, kurniakan hadiah kepada para raja kecuali perkara yang baik dan terpilih. Jadi kita nak pergi hadiahkan sembahyang, kita nak persembahkan kepada Malikul Muluk, Allah Ta'ala, raja segala raja, mestilah benda yang terbaik. Bila yang terbaik mesti benda yang difokus betul-betul. Maka kalau buat gelojoh itu kurang lah, itu maksudnya. Berapa jadi kurang? Sebab masa dia banyak dah pergi tempat lain nak menguruskan benda lain. Itu sebab di antara ilat bahawa dahulunya orang yang fakir dahulu pada orang kaya masuk 500 tahun, mana orang yang sama-sama tu. Ya, kalau fakir miskin tak beriman tu masuk lain ni, yang sama-sama beriman, sama-sama saleh. Cuma di sudut, maknanya ruang masa tu bagi orang yang miskin jadi lebih banyak masa dia dibandingkan orang yang sibuk. Kemudian fama sabaqal fuqara'ul aghniya illal jannah.
illa li'annahum sabaku ila khidmatil maula fid dunya. Tidaklah orang fakir miskin mendahului orang-orang kaya ke syurga, melainkan mereka itu mendahului dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dunia. Mana nisbah masa, nisbah tenaga dan seumpamanya, mestilah orang yang fakir terlebih untuk mengerjakan ibadat dibanding orang kaya yang sibuk boleh. Kemudian wal muradu bil fuqara ila as-subur alladhi sabaru ala murril faqah hatta anna ahadahum la yafrahu bisyiddati kama tafrahu anta birrakha. Fadukhulul fuqara'il jannata yadullu ala tahdidihim alal faqah. Kafa bika jahlan an tataraddada ila makhluqin wa tatruka babal khaliq. Fa in fa'alta zalika faqadir taqabtal ma'asiya min kulli janib afala takunu mahzunan ala nafsi. Yang dimaksudkan dengan fakir miskin di sini, dapat kelebihan besar ni adalah orang-orang yang sabar menahan kepahitan kesusahan. Kalau dia miskin tapi tak tahan, bahaya. Sebab fakir dengan kufur macam mata hitam mata putih kan. Banyak orang jadi kufur dengan sebab kadang-kadang kemiskinan, dijual agama pun ada, wala ayazabillah. Jadi maknanya masukkan fakir yang elok ini adalah yang sabar, menahan sedikit ujian tadi, kesusahan dan kepapaan hidup, sehingga salah seorang mereka bergembira dengan kesusahan seperti mana engkau bergembira dengan kesenangan. Seperti engkau wali tadi, dan man'u ainul ata, sampai dia boleh faham betul makrifat yang tinggi. Bala itu dia rasa nikmat. Orang yang merasakan bala itu nikmat, itu bukan calang orang itu orang pilihan Allah Ta'ala. Bila kena bala dia ucap alhamdulillah, albasani libasal awliya, segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Sebab ujian bala itu adalah pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang bawa Islam, orang uji dia. Maka nabi dinihi sulba ishtadda bala'u. Pada siapa yang kuat berpegang agama, lagi kuat Tuhan uji dia, atau cara Allah Ta'ala. Jadi orang bila diuji itu menandakan dia ada dalam pilihan Tuhan. Orang yang tak dikena uji apa-apa, itu makna orang takut tak masuk pilihan. Bila Tuhan pilih, itu menandakan dikenakan bala ujian, itu menandakan dia sedang memilih kita. Maka wajib bagi kita syukurlah. Lepas tu para arif bila dia sakit, dia seronok. Dia tak minta, tapi bila sakit tu dia faham dia sedang mendapat layanan daripada Allah Ta'ala. Nak baca sifir ni yang payah. Sebab bila dia pakai sifir nafsu, dia tak akan nampak, buta tuan. Bila dia pakai kacamata makrifat, dia akan nampak terang benda ni. Dia kena bala keluar mulut dia, alhamdulillah albasani libasal awliya, segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian awliya dan kasih engkau. Waktu dalam hadis Nabi kata, inna asyaddan nas bala'anil anbiya summal amsal pal amsal. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dia lagi kuat, padahal dia kekasih, lagi kuat menguji dia. Mangkana fi dinihi sulba ishtadda bala'u. Siapa kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Man Tuhan nak angkat lagi martabat dia biar tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dengan ujian, bila dia sabar, dosa dia diampunkan, martabat dia diangkat, kurniaan dia akhirat so diganda oleh Ta'ala. Maksudnya golongan fakir miskin dalam syurga menunjukkan ke atas mereka, galakkan mereka ke atas kesusahan. Cukuplah engkau dianggap jahil apabila engkau berulang alik kepada makhluk. Jahil. Antataraddada ilal makhluk. Patutnya kita berulang alik kita kepada Tuhan, mana qalbi kita, bukan berhadap pada makhluk. Dan engkau meninggalkan pintu Khaliq. Wa tatruka babal Khaliq. Cukuplah tu. Kafa bika jahlan antataraddada ila makhlukin wa tatruka babal khaliq. Mana cukup engkau tu disenaraikan orang yang bodoh, yang jahil maknanya. Apabila engkau ulang alik kepada makhluk, sedangkan engkau tinggal pintu Allah SWT. Dan jika engkau melakukan hal demikian, sungguhnya engkau telah melakukan segala maksiat daripada semua sudut.
Apakah engkau tidak berduka cita ke atas dirimu? Manakala kalbi kita masih bergantung dengan orang, bergantung dengan harapan orang, tidak dengan Tuhan, patut yang tu kita kena sesali balik. Ya, berus balik bersihkan balik. Supaya kita berhadap iltijak hanya kepada Allah, sebab dia pemilik segala-galanya yang sebenarnya. Habis. Kemudian wal ajabu kullu ajab min abdin yuqbilu ala suhbatin nafsih wa la ya'tihi syarr illa minha wa yatruku suhbatallahi wa la ya'tihi al-khairu illa minhu. Kemudian dia kata ajab, maknanya pelik, ya, sangat-sangat pelik. Pelik bin ajaib, pelik sungguh. Seorang hamba itu mendahului suhbah, mana berdamping nafsunya, dia berdamping dengan apa? Nafsu. Sedangkan tidaklah datang kejahatan melainkan daripadanya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu menyerukanlah kejahatan. Tiba-tiba dia rapat dengan nafsu yang berbahaya tadi, ya. Macam budak rapat dia dengan dadah dan dengan benda yang memusnahkan dia. Allah. Sedangkan tidaklah datang kejahatan melainkan daripadanya, daripada nafsu. Dan dia pula meninggalkan suhbatullah, bersahabat berdekat diri dengan Allah SWT, sedangkan tidaklah datang kebaikan melainkan daripada kebaikan datang dari Allah, tapi dia jauh diri dengan Tuhan. Kejahatan datang daripada musuh, tapi dia rapat dengan musuh. Ini maknanya sejahil-jahil, ujub pelik betul. Sebab kebaikan, sebab buta mata hati. Orang buta tak nampak benda mudarat, dia ingat benda manfaat. Apa benda tu mudarat, benda manfaat diingatkan mudarat. Itu makna salah tanggapan, salah ukuran, membawa kepada salah tindakan, ya. Itu dia. Habis. Dan satu lagi, fa'in qilah kaifa suhbatulillah, macam mana dikatakan bersahabat dengan Tuhan? Adakah macam sahabat kita? Bukan, sebab Tuhan tak sama kita. Kalau kita kata fa'lam anna suhbata kulli syai'in ala hasabi, fa suhbatullahi ta'ala bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, atau makna bersuhbah dengan makna kita tunjung segala perintah, tinggal segala larangan dia. Wa suhbatul malakain an yumliyaha al-hasanat wa suhbatal kitab was sunnah an ya'mala bihima wa suhbatal sama bitafakkur fiha wa suhbatal ar bi'tibar lima fiha. Atau cara bersuhbah, cara kita bersahabat, ya. Dan jika ditanya bagaimana suhbah, suhbah itu makna berteman, bersahabat bagi Allah Ta'ala, sedangkan Tuhan itu zat yang maha sempurna, yang laisa kamitslihi syai'. Maka ketahui sesungguhnya suhbah dikendaki berdamping diri bersahabat setiap perkara mengikut keadaannya, ya. Ikut suhbah mana berteman dengan Allah, bukan mana Tuhan duduk sebelah kita, ya. Dia bukan serupa dengan makhluk. Dengan melaksana segala suruhan dia, segala perintah dia kita lakukan, dan meninggalkan segala larangan dia, itu makna kita melakukan kontak dengan Tuhan, ya. Dia makin dekat hamba bila dia taat dan meninggalkan maksiat. Tapi bila dia mengerjakan maksiat, meninggal taat, dia terbalik, dia makin jauh, dan tidak dipanggil bersahabat kalau jauh. Bersahabat ni dia sentiasa berdekat diri, itu mana mendekatkan dengan amal saleh, itu mana berteman dengan Tuhan. Satu. Dan suhbah dengan dua malaikat macam mana pula rakib dan atid, sentiasa ada kat kita ni, ya, bahawa mereka mencatat segala kebajikan. Tu. Jadi makna kita sedar bahawa dia adalah pencatat, maka kita jagalah. Jangan kita bercakap, jangan kita melihat, mendengar, bertindak, melainkan kita sedar rakib atid ada sentiasa buat dia punya catatan. Ma yafizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapas seorang melainkan rakib atid buat catatan dia. Maka berlapaslah dengan lapas ucapan yang membahagiakan kita di akhirat, mana dengan amal yang saleh, percakapan yang saleh. Dan suhbah mana berteman dengan langit, dengan langit pun lebih kawan kan, Apa makna dia? Bersuhbah dengan berteman dengan kitab dan sunnah, iaitu bahawa dia mengamalkan keduanya. Suhbah bersama dengan langit dengan bahawa tafakur tentang kita perhati ke langit, perhati ke bumi, perhati ke nampak kebesaran. Itu makna kita bersuhbah. Dan bersuhbah berteman maknanya dengan bumi,
dengan mengambil iktibar apa yang berlaku padanya. Segala benda yang berlaku ni menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT, maka itu dimaksudkan bersohbah, ya, dengan Allah cara dia, dengan makhluk lain cara dia, bersohbah yang membawa manfaat yang besar maknanya. Kemudian walaisa min lazimin sohbah wujudul rutbah ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfirli ya Allah. Inna khaira kullahu bi anta rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.